Ada semua yang secara talian dan juga secara fizikal. Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah semua. Suara saya clear, dengar? Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita sama-sama menyambung sama ada secara fizikal ataupun secara talian untuk tadabbur kita buku yang ke-3. 2 dah habis dah. Buku 3 Jadi buku 3 kita akan bincang surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Di sini kita tengok nombor ni 1-1, maknanya surah 1 ayat 1 lah. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, basmalah termasuk dalam susunan suratul Fatihah ayat yang pertama lah. Memang ada khilaf juga bagi pandangan yang lain. Basmalah ni hanyalah mukadimah setiap surah. Bagi pandangan yang lain, basmalah ni hanyalah mukadimah bagi setiap surah, sama macam surah Baqarah dan surah Al-Falaq, surah An-Nas yang ada bismillah, kemudian barulah mulakan ayat. Jadi basmalah dianggap sebagai bukan termasuk bahagian surah Fatihah tapi mukadimah surah. Jadi mulanya surah Fatihah ayat pertama dia alhamdulillah. Itu pandangan yang lain. Pandangan dalam mazhab-mazhab yang lain macam tu. Dan kedua-duanya ada hujah masing-masing. Kedua-duanya ada dalil lah. Jadi kita ambil yang paling mudah, yang biasa, yang masyhur, yang dalam mushaf semuanya, meletakkan bismillah ini sebagai susunan daripada surah Fatihah 7 ayat tu, iaitu ayat yang pertama lah. Itu lebih mudah lah kita ambil yang ni. Baik. Jadi kalimah basmalah adalah ringkasan daripada ucapan yang lazim yang diucap oleh orang Islam. Jadi mana-mana kalimah yang lazim diucapkan dalam zikir orang Islam ni, dia akan ada ringkasan nama dia. Contohnya kalau a'udzubillah, itu lazim disebut, kita sebut apa ringkas nama dia? Ta'awuz ataupun isti'azah kan. Itu kalau a'udzubillah, sebab biasa memang disebut. Kalau alhamdulillah, apa ringkasan nama dia? Nama dia hamdalah. Hamdalah sebab tu kalimah alhamdulillah. Kalau basmalah rujuk pada bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama kalimah ini disebut ringkasan dia basmalah. Basmalah. Jadi gabungan daripada ba, huruf ja ni, sin, mim dengan nama Allah. Jadilah basmalah. Baik, sebelum kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya, makna kalimah ni. Jadi kalimah basmalah ni kita cuba lihat ada berapa dalam Quran lalu. Saya rasa ada berapa kalimah bismillah dalam Quran? 114. 114 kan? Surah At-Taubah tak ada bismillah?
ada surah yang ada 2 tu. Surah. Jadi ada berapa surah dalam Quran? Macam mana kita nak tahu? Ada tak jalan mudah dia hari ni? Zaman sekarang canggih teknologi. Jadi saya buka apps ni. Ni nama dia app ni apa ni? Al-Bahis kan? Al-Bahis ni dia apps hari ni lah. Dia memudahkan kita lah. Contoh, tulis je lah Bismillah kan? Bismillah dalam Quran. Tu. Jumpa dah. Jadi kat sini ada 3 yang ditemui lah. Kenapa 3 ni ditemui? Sebab yang lain-lain tu dia tak dianggap sebagai awal surah. Itu hanya bacaan untuk mula surah saja. Jadi dia tak termasuk dalam pengiraan kalimah dalam Quran. Tapi Bismillah ni termasuk ayat Quran. Sebab tu disebut Bismillah dalam Al-Fatihah ada. Kan? Jadi campur dengan kita tolak 2 surah. Dalam Quran ada berapa surah? 114 surah. Kita jumpa 3 ni. Dalam Quran ada 114 surah. Surah yang tak ada surah Fatihah, surah Taubah. Surah apa? 9. Maknanya ada berapa surah yang ada? Tolak 1 lah kan? Tolak 1. Jadi ada berapa? 113 surah. Jadi 114 ni termasuk surah Fatihah. Jadi 113 ni tambah lagi balance 2 tu. Surah Hud ayat berapa? Hud ayat 41. Tambah Hud ayat 41. Kemudian tambah surah 27 surah An-Naml. An-Naml ayat 30 tu. Tambah lagi 1. Jadi tambah 1 tambah 1. Jadi ada berapa sebenarnya? 115. Ni ensiklopedia lah kan Quran. Jadi dalam Quran ada berapa Bismillah ni? 115 yang basmalah secara zahirnya lah. Iaitu diucap dalam surah Hud. Cuba kita tengok surah Hud dulu. Selain daripada surah Fatihah yang dimulakan dengan Bismillah dan surah-surah yang lain yang dimulakan dengan Bismillah kecuali surah At-Taubah. Kenapa surah At-Taubah tak ada Bismillah? Tengok surah At-Taubah ada tak Bismillah? Surah At-Taubah surah nombor 9. Surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah ni tak ada Bismillah. Surah lain, kalau kita tengok surah Yunus, nampak ada Bismillah. Tapi ni bukan termasuk ayat Quran. Ni hanya memulakan bacaan saja. Dia tak dikira sebagai huruf dalam Quran. Tak termasuk. Mula huruf ayat Quran Alif Lam Ra ni. Kecuali basmalah dalam surah apa? Al-Fatihah. Ini dikira termasuk ni ayat Quran. Faham Surah lain basmalah, tapi tu bukan termasuk ayat Quran. Kita wajib kita baca Bismillah tu untuk mulakan saja surah tersebut. Tapi macam surah Al-Baqarah, sebab tu basmalah dia asing. Ada tak ayat 1 sini? Ada tak? Tak ada. Ayat 1 mula dengan Alif Lam Mim ni, ayat nombor 1. Kan? Kalau kita tengok lagi dalam mushaf yang lain lah. Yang ni. Surah Al-Baqarah. Nampak yang ni tengok. Besar sikit. Jadi kat sini surah Al-Baqarah, tengok Bismillah dia letak atas. Alif Lam Mim baru ayat 1. Beza dengan surah Fatihah. Bismillah ni termasuk ayat 1. Okey. Tapi surah At-Taubah, tengok surah At-Taubah. Ada Bismillah tak ada? Tak ada. Tiba-tiba ya bara'atun minallah. Jadi surah ni saja yang tak ada Bismillah dalam Quran. Jadi kenapa? Kenapa surah ni tak ada Bismillah dalam Quran? Banyak pandangan, tapi yang paling tepat sebenarnya satu Jibril tak baca, ya. Jadi yang antaranya juga kerana apa? Sebenarnya surah ni adalah surah termasuk surah Al-Anfal. Bahagian kedua. Itu apa ni? Sambungan sebenarnya. Cerita pasal perang lagi. Cerita pasal perang seterusnya kan. Jadi surah Al-Anfal sampai ayat berapa? 70?
5 kan? 74 tu 75. Al-Anfal. Ayat akhir dia 75, kemudian masuk surah At-Taubah sambungan bahagian part 2. Jadi dia tak baca bismillah sebab apa? Dia terus masuk. Jadi dianggap satu surah. Surah Al-Anfal dan surah At-Taubah dianggap satu surah yang sama, cuma nama dia berbeza-beza, dianggap kesinambungan daripada surah ni. Surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Itulah antara pandangan. Kenapa tak ada bismillah? Kenapa surah At-Taubah adalah sambungan daripada surah Al-Anfal ni. Tak habis lagi. Part yang kedua pula. Okey. Dia tak ada bismillah di situ. Ada pandangan lagi kerana apa? Tak ada masuk rahmat kat sini. Sebab apa? Allah dah bara'atun ni apa? Allah berlepas diri. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni dengan nama Allah rahmat kan? Tapi di sini Allah berlepas diri daripada itu. Bara'atun ni. Jadi kalimah bara'ah ni tidaklah meletakkan, menunjukkan apa dia? Allah beri rahmat lagi pada orang musyrikin. Tak ada peluang lagi mereka untuk diselamatkan. Allahu a'lam. Itulah antara apa dia, kenapa bismillah tak ada dalam surah At-Taubah ni. Allah Ta'ala alam. Kalau ada dapatan lain mungkin boleh dikongsikan nanti. Baik, jadi kita tengok surah ayat bismillah. Selain daripada bismillah dalam surah Fatihah dan surah lain, kita tengok pada surah Nuh. Surah apa tadi? Hud, surah 11. Ayat yang ke-41 dulu. Jadi kalimah bismillah ni adalah kalimah para nabi. Ucapan para nabi. Bukan ucapan yang hanya ketika zaman Nabi Muhammad baru diperkenalkan, tidak. Bukan, tapi ucapan yang telah diucapkan oleh antaranya Nabi Nuh lagi. Nabi Nuh lagi. Kita tengok dalam ayat yang ke-41, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dan apa Nabi Nuh berkata kepada kaum dia, memerintahkan kaum dia, irkabu fiha. Dia suruh pengikut-pengikut dia yang beriman, naiklah kamu pada kapal tersebut. Bismillah, dengan ucapkan apa? Bismillah. Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan membaca bismillah ketika waktu kapal tu berlayar, bergerak, dan nak turun pula berlabuh nanti juga ditutup dengan baca bismillah. Macam kita keluar rumah lah. Kita keluar rumah baca apa? Bismillahirrahmanirrahim Allah kan? La haula wala quwwata illa billah, seterusnya. Masuk rumah buat baca apa? Kakak? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Lagi? Wa ala rabbina tawakkalna. Itu bacaan masuk rumah sebenarnya. Jadi 2 kali bismillah sebenarnya. Ni yang baru tahu, kita amalkanlah. Maknanya keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Masuk rumah bismillahi apa dia? Walajna. Apa tu? Jom kita tengok hadis tu. Ada dalam hadis daripada Nabi SAW. Salinan ni saya buat dalam ni jap. Okey. Jadi Nabi kata dalam hadis ni hadis dia. Dalam Sunan Abu Daud pun ada. Sunan Abu Daud. Ni hadis dia. Nabi kata kan, tengok. Boleh salin daripada sini je.
Salin daripada jap. Sini ya. Ni ayat doa dia. Ada tak ada kat skrin ada. Ya? Share. Oh, sekejap saya share. Ni ya. Yang merah ni bismillah ni sampai sini dan doa dia kita boleh baca. Cuba kita baca hari ni dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza walijar rajulu baitahu falyakul Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna summal yusallim ala ahlihi. Ini Nabi ajar kita ni bila masuk rumah. Iza walijar rajulu, apabila seorang itu memasuki baitahu, rumahnya. Walijar ni maknanya masuk. Lawan dia kharaja keluar. Boleh juga kita kata dakhala lah, masuk. Tapi kat sini walijar ni masuk. Lebih tepat. Tu lijul lail wan nahar. Allah masukkan malam kepada siang kan. Itu bila walijar tu. Jadi apabila seorang itu memasuki rumahnya, hendaklah dia berdoa. Dia kata apa? Ya Allah, ya Allahumma, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, as'aluka, kebaikan tempat masukku ini. Tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Makhraj ni, maulid ni tempat masuk, tempat keluar. Kita keluar masuk ni dapat kebaikan. Lalu doa apa dia? Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar dan ke atas Tuhan kami lah kami bertawakal. Inilah doa kita baca. Hafal yang ni cukuplah. Kemudian hendaklah dia memberi salam kepada ahlinya, ahli rumah tersebut. Baru bagi salam. Itu sebenarnya dia punya sunnah. Ini dalam sunnah Abu Daud, hadis daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik Al-Ash'ari. Boleh kita baca doa yang ni dulu. Yang ni saja. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dapat? Boleh terjemah kan? Baca terjemahkan doa ni cukuplah. Apa ni? Dengan nama Allah kami masuk. Telah masuk oleh kami lah. Ini berkait. Dengan nama Allah telah masuk oleh kami, masuk rumah tu. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah juga telah keluar oleh kami. Wa ala rabbina tawakkalna, dan ke atas Allah Tuhan kami, iaitu Tuhan bagi kami, telah bertawakal oleh kami. Itulah maksud doa ni. Jadi sentiasa semua urusan kita keluar masuk ni adalah kerana Allah. Nak jaga hal tersebut. Dan itulah asbab kepada kebaikan pada mana-mana perkara yang kita lakukan. Di luar tempat keluar kita maupun tempat masuk kita. Ya. Ada yang katakan kalau tak ada penghuni, baca Allahumma sholli ala bagi salam yang lain iaitu Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadikas solihin. Cari, ada tak? Assalam. Sekejap. Okay. Tahiyat. Sekejap hadis tu saya kena cari sikit mana.
Ada asas tu sekejap. Ya. Saya tak pasti, nanti saya semak balik. Ada asas tak kan? Kita nak buat mesti kena ada asas dia. Saya ada hadis tu. Salam. Ya. Kita bincang tentang salam Ya. Okey, tak apa, soalan tu kita simpan, nanti kita tengok. Baik, jadi tadi hadis tadi apa ni, itulah yang kita boleh amalkan doa bila masuk rumah. Boleh cuba baca balik semula. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Kita boleh doa sebelum tu lah. Allahumma inna nas'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Kemudian baru doa yang ni. Okey. Baik. Balik pada surah kita yang kita bincangkan. Surah Hud ayat 41 ni. Inilah kata Nabi Nuh kepada pengikut dia, wa qala arkabu fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi kita boleh doa juga ni, doa naik kenderaan juga. Ni antara dia. Ini termasuklah kenderaan lah di lautan yang mana ini ditempatkan doa ni pada satu perkara besar ni, peristiwa paling besar ni dalam sejarah manusia lah. Dan inilah, daripada sinilah zuriat hari ni yang ada. Ini zuriat yang mana? Daripada keturunan yang turun daripada kapal. Sebab itulah Abu Bashar Tsani. Siapa Abu Bashar Tsani? Nabi Nuh Abu Bashar Tsani. Bapa manusia yang kedua Nabi Nuh. Daripada dia lah ada zuriat balik manusia ni. Sebab apa? Ketika banjir besar tu lah. Abu Bashar yang awal siapa? Nabi Adam. Selepas tu berlakunya peristiwa banjir besar ni. Semuanya habis kan? Lalu daripada sini Nabi Nuh digelar Abu Bashar Tsani. Bapa manusia yang kedua. Dan daripada zuriat Nabi Nuh dah banyaknya nabi-nabi yang lain seterusnya. Jadi kita boleh guna doa ni juga untuk doa naik kenderaan juga termasuk. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, naik kapal terbang ke, kapal ke. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ni ingat, bismillah ini adalah pada peristiwa yang amat besar ni antaranya. Dalam surah lain yang tadi ada dua. Surah apa lagi satu? Surah 27. Ayat yang ke 30. Jadi ini juga peristiwa besar. Yang mana sebuah negeri beriman. Bermula daripada apa? Utusan surat ni lah. Yang menggunakan nama apa? Nama Allah ni. Kita baca ayat ni. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke 30 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umar. Tak apalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini, Hu tu rujuk pada Kitabun Karim. Okey? Surat yang mulia ni. Kitabun Karim ni, Hu tu lah ni. Jadi sesungguhnya ianya min Sulaiman, datang daripada Sulaiman. Ini Sulaiman yang tulis surat ni. Yang mana diserahkan surat ni oleh siapa? Burung Hud tu. Hud tu. Jadi innahu min Sulaiman, sesungguhnya dia ni surat ni daripada Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya dia dimulakan mukadimah surah ni dengan apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Itulah disebut mulianya surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman ni. Baik, jadi ini para nabi yang terdahulu yang mengamalkan bismillah ni lah. Dalam perkara-perkara yang kita lihat dalam surah yang kita baca ni, perkara besar lah. Ketika naik kapal, Nabi Nuh, itu peristiwa besar. Dan ketika juga ni peristiwa Ratu Sabak ni, surat yang diserahkan oleh Nabi Sulaiman ni juga peristiwa yang besar yang disebut dalam Quran. Jadi Nabi-Nabi Nabi Nuh tadi, kemudian Nabi Sulaiman, dan sebenarnya Nabi-Nabi yang lain juga cuma tak diceritakan. Semuanya ni disebut mengamalkan bismillah lah. Baik. Dalam satu surah, cuba tengok surah, nanti kita masuk surah tu tak apa. Okay, sekarang ni kita nak masuk balik pada rahsia bismillah lah dalam buku ni. Baik. Tapi apa makna bismillah? Kita terjemahkan dulu. Bismillah apa? Jadi dia ada berapa kalimah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kena penggalkan ni berapa kalimah? 5 kan mula-mula. Ismi Allah Rahmanirrahim. Okey, jadi mula dengan bismillah. Jadi bi tu maknanya apa? Dengan lah. Dengan ismi nama. Allahi, bagi Allah. Jadi kita terjemah apa ni? Dengan nama. Ni dengan nama ni. Jadi kita tambah bagi Allah. Bagi Allah. Yang Maha Pemurah. Kemudian yang Maha Penyayang. Ini satu-satu untuk kalimah tu Berdasarkan makna ni lah. Dengan nama tambah bagi tu. Bagi Allah kurungan. Yang Maha Pemurah ada kurungan, yang Maha Penyayang. Baik, cuba kita tengok jenis ayat yang dibentuk dan menjadi kalimah bismillah ni. Tengok kata penulis ni. Baik, ayat bahasa Arab boleh dibuat dalam bentuk ayat namaan atau ayat kerjaan. Jadi dalam bahasa Arab ada dua jenis ayat. Bahasa kita pun ada juga dua jenis ayat ni sebenarnya. Ayat namaan, ayat kerjaan. Ayat namaan nama dia ni sebut jumlah ismiyah. Cuba sebut jumlah ismiyah. Itu nama dia ayat apa? Namaan, ismi, isim lah. Jumlah ismiyah. Atau ayat kerjaan, apa nama dia? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah ni maksudnya ayat lah. Bahasa Arab kita sebut jumlah. Ayat ni maksud dia sama, jumlah. Jadi ayat namaan maknanya jumlah ismiyah. Ismiyah ni namaan. Jumlah ni ayat. Jadi ayat namaan. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah ni kerjaan. Jumlah fi'liyah maknanya ayat kerjaan. Itulah maksud dia. Ayat namaan, ayat kerjaan. Apa itu ayat namaan dan ayat kerjaan ni? Jadi ayat namaan ni
ayat yang dimula dengan nama. Dengan kata nama. Ayat kerjaan ni ayat yang dimula dengan kata perbuatan. Itu bahasa Arab macam tu. Contoh lafaz basmalah yang ditunjuki dalam Quran adalah melalui ayat kerjaan. Okey, contohnya ayat namaan macam ni. Bahasa Arab kita buat ayat ringkas dia. Ayat namaan ayat namaan. Kita kata ana muslimun. Ni ayat namaan ke ayat kerjaan ni? Saya adalah seorang muslim. Nama ni saya ni nama lah, kata nama. Saya seorang. Ni ayat ni jumlah apa? Ismiyah. Mula dengan nama ayat kat depan ni. Kalau ayat kerjaan ataupun kita kata nahnu apa dia? Muslimuna. Kami adalah orang-orang Muslim. Ni namaan lah ni. Mula dengan ni lah. Sebab dia mula dengan kata nama dia. Kalau ayat kerjaan ni, ni jumlah apa ni? Ismiyah. Okey, jumlah fi'liyah. Contoh tu dalam Quran. Iqra. Iqra apa? Iqra. Iqra ni kata perintah. Perintah tu kata kerja lah. Iqra. Apa itu? Bacalah. Iqra, bacalah. Jadi ni Bismi rabbikal ladzi. Bismi rabbik. Jadi ni ayat kerjaan sebab mula dengan ni kata kerja. Jadi kita kena kenal lah mana kata nama, mana kata kerja. Kena belajar sikit lah. Isim dan fi'il tu beza dia. Macam mana nak kenal isim, macam mana nak kenal fi'il. Senang je. Nak tahu ayat namaan dan kerjaan ni, kita kena kenal mana isim, mana fi'il. Ini isim ni. Ni domir. Mula dengan isim. Ni, dua ni isim. Ini fi'il. Jadi ni mula dengan fi'il je. Ni nama dia ayat ni ayat kerjaan. Banyak contoh-contoh dalam Quran yang kita boleh tengok. Kalau tengok dalam surah Fatihah pun, cuba tengok surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni ayat nama ke ayat kerjaan? Alhamdulillahirabbil alamin ni ayat nama ke kerjaan ni? Nama. Sebab ni isim, ada alif lam. Mana-mana kalimah dalam Quran yang ada alif lam depan, kita belajar dalam tajwid alif lam apa? Syamsiyah, alif lam qamariyah kan? Itu semua maknanya kata nama. Jadi mana-mana kalimah dalam Quran yang mula dengan ada alif lam macam ni, ini mesti ayat namaan. Ni ayat namaan. Alhamdulillah, ni ayat namaan. Semua ni ayat namaan ni sampai sinilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni ayat namaan kan kerjaan. Ni sebenarnya ayat kerjaan. Na'buduka. Ya, salim na'budu ni kat depan. Jadi ni kata kerja ni. Ni kaedah berapa kalau belajar kita? Kaedah 3. Kaedah kita 3 fi'il mudhari. Jadi ni fi'il mudhari. Kami menyembah, kami mengabdikan diri. Jadi perbuatan. Ni cerita ayat ni cerita nak buat kerja. Jadi ni ayat kerjaan, ayat perbuatan. Sebab itulah perbuatan ibadah ni dia pekerjaan, dia bukannya boleh duduk diam-diam tanpa buat sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim. Ni ayat nama engkau, ayat kerjaan. Tunjukkanlah engkau. Ni perintah. Kata doa minta. Ni ayat kerja, ayat kerjaan mula dengan fi'il. Ni fi'il amar. Nampak tak? Itu ayat kerjaan. Kemudian siratal lazina an'amta alaihim. Ini sirata
Jalan bagi orang-orang yang jalan ni nak kata nama. Jadi ni ayat nama. Ayat namaan. Jadi macam itulah kita nak kenal ayat namaan kerjaan tu. Tapi cumanya sekarang ni bismillah ni ayat namaan ke kerjaan? Ni mula dengan isim ke fi'il? Bismillah ni dia mula dengan isim ke fi'il? Dua-dua bukan. Dia bukan mula dengan isim, dia bukan mula dengan fi'il, dia mula dengan huruf jar. Jadi sini yang dia ada rahsia tu. Ni nak kata ayat mana ni? Ayat kenamaan ke kerjaan pun tak tahu. Sebab dia mula dengan huruf jar ni, B ni. B ni makna dia apa? Dengan. Dengan ni perbuatan ke? Dengan ni nama ke? Kata sendi bukan nama, bukan perbuatan. Nampak tak? Jadi bismillah ni mana satu ni? Ayat namaan ke? Ayat yang sempurna, ayat namaan dan kerjaan. Tapi kalau macam ni tak sempurna, dia tergantung ni. Faham? Nampak tak beza tu? Tadi kita boleh kelaskan ni ayat namaan, clear, ayat ni clear. Kan? Sekarang ni bismillah ni, rupanya sebab dia mula dengan nama. Cuba saya buat ayat dengan kenderaan. Faham ayat tu? Saya datang dekat tiba-tiba dengan berjalan. Dengan nama tiba-tiba je. Apa ni tiba-tiba dengan nama kan? Tak faham. Jadi dia ada sesuatu yang diletakkan takdir dia. Sebab itulah kita boleh letak di sini kalau kita tengok pada penulis menyebutkannya. Tengok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebelum B ni adalah B ni kan. B ni kata sendilah yang mula dengan bismillah. Jadi sebelum B ni mesti ada benda kat sini. Sebenarnya mana-mana kalimah yang ada mula dengan kata sendi ni dengan ni sebenarnya ada apa? Persoalan kat sini. Sebelum dia ada soalan. Dia boleh letak di awal ataupun boleh letak dekat mana? Dekat akhir pun boleh. Boleh juga. Contohnya kalau dalam ayat ni, dengan nama Tuhan bagi engkau, dengan nama Tuhan kau yang menciptakan, kemudian Iqra letak belakang, bacalah pun boleh. Tapi dalam Quran, dalam ayat ni Allah mula dengan apa? Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang mencipta. Jadi sebelum B sebenarnya ada Iqra kat sini ya. Jadi dalam ayat ni sempurna. Ni jumlah apa? Jumlah ismiyah ke fi'liyah? Fi'liyah mula dengan Iqra tu, perintah. Barulah boleh letak B ni. Tengok, dia ni ada, baru B ni sempurna. Baru ayat ni sempurna. Sekarang ni ada tak sebelum dia? Tak ada kan? Tiba-tiba B diletakkan depan. Hakikatnya ayat ni sebenarnya apa? Dia tergantung. Dia bukannya mufidah. Jumlah mufidah disebut dalam bahasa Arab. Baik. Ayat kerjaan mestilah mengandungi fi'il, kata kerja dan fa'il, iaitu kata pembuat perbuatan tersebut dan objek yang kena buat tersebut. Jadi dalam ayat basmalah ini fi'il, fa'il dan maf'ulun bih telah dimahzufkan oleh Allah. Jadi maksud dia dalam kalimah bismillah ni yang kita baca hari-hari ni, sebenarnya kat sini ada apa? Ada fi'il dan fa'il. Ada perbuatan dan pembuat perbuatan. Okey? Ada perbuatan dan pembuat perbuatan kat sini sebenarnya. Siapa yang buat dan pembuat perbuatan tu? Kitalah. Dan dia telah dihilangkan. Kenapa? Untuk Allah mudahkan masing-masing kita. Sebenarnya setiap perbuatan kita bila kita makan, sebenarnya hakikatnya apa? Sebenarnya kita makan macam apa? Sebenarnya kalau ikut bahasa yang betul, ada kalimah apa kat sini? Kita kata macam ni. Apa dia? Apa dia? Akulu lah kan? Aku makan dengan apa? Makan apa? Al-khubzu contohnya. Akan khubzu ke khubza? Khubzu ke khubza? Macam mana?
Al-khub. Roti lah. Khubzah lah kan. Aku makan roti ni, baru sebut Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah. Ha. Minum air macam mana? Ashrabu Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya lah bismillah ni, setiap perbuatan yang kita buat, kalau kita nak ucap setiap perbuatan ni, jenuh tak? Jenuh. Aku naik kenderaan, kita kata apa sebenarnya? Arkabu sayyarah sayyarata, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya macam itulah. Aku menaiki kenderaan ini dengan nama Allah semua. Jadi kerana terlalu beribu-ribu perbuatan manusia. Dan Allah nak perbuatan kita semuanya kebaikan. Semuanya dapat tak sia-sia, hanya sekadar habis begitu saja. Nak sampai ke langit tu. Dapat pahala besar. Jadi nak mudahkan kita apa? Ucap je bismillah. Aku tahu apa yang kamu buat. Nak jaga perbuatan kita semuanya jadi baik. Semuanya kerana Allah, bukan kerana sebab lain. Jadi besar tak bismillah sebenarnya? Besar. Jadi kita tak perasan, bila tak belajar kita rasa macam biasa je. Kita pun tak sedar buat apa. Kita pun baca je lah. Tak ada sebab baca pun tak tahu pun. Tapi sebenarnya sepatutnya kita nak kena hayati. Oh, bismillah ni Allah, rahmat Allah kat kita. Sebab tu seorang yang makan dengan seorang yang makan sebelah dia, kita tak tahu. Salah satu makanan tu hanya najis saja ataupun satu lagi makanan tu sampai ke langit dia punya hasil dia. Beza. Walaupun dulu makan makanan yang sama, duduk sebelah-sebelah. Seorang tak baca bismillah, seorang baca bismillah. Sama tak sebenarnya di sisi Allah? Langsung tak sama. Macam langit dengan bumi, beza. Satu tak ada nilai langsung, satu bernilai sampai ke langit. Kan beza? Hanya dengan apa? Tapi kalau dia tak faham, dia berjentuh je, dia tak sedar, tak ada hayatan, dia takut rugi. Sebab tu kita kena belajar bismillah tu. Boleh faham? Nampak tak? Nampak dah? Dia hari ni dah pandai dah sikit. Bismillah. Rahsia bismillah. Nampak dah, Kak? Akak nampak? Itu nama dia mahzuf, Allah buang. Tak perlu kita sebut setiap perkara yang kita nak buat, lepas tu nak sebut. Tapi kita, yang penting Allah nak kita buat dalam keadaan kita sedar apa yang kita buat tu. Jadi tak akan mungkin orang yang nak jaga hidup dia, semua yang dia buat nak dapat rahmat Allah dengan bismillah. Ada tak sanggup orang tu buat benda buruk, betul baca bismillah? Dia isap rokok baca bismillah. Ada tak? Kalau lah hidup dia sentiasa nak diselubungi oleh bismillah, dia suka tak buang-buang sia-siakan perkara buruk untuk diri dia? Sebab dia tahu mana mungkin dia buat ni buruk kan. Dia nak hidup dia diselami dengan bismillah. Jadinya dia akan buat baik je kebanyakan. Jadi bismillah tu sendiri kalau dia faham, dia jaga dah orang tu. Kan? Jadi pentinglah bismillah ni. Sebab tu itulah maksud dia. Ni dalam ni ada apa? Arkabu ni ada apa? Contohnya ashrabu. Ashrabu ni ada apa makna dia? Aku kan. Aku ni siapa? Ini disebut fa'il dia. Inilah fa'il. Pelaku dia, pembuat tu. Kemudian ada apa? Minum. Minum ni dia punya fi'il dia, perbuatan dia. Kemudian al-ma' ni apa? Ni objek dia, air. Air ni apa? Objek yang kena minum tu. Ni nama dia maf'ulun bi. Boleh tulis tengok dalam buku tu. Kat situ ada apa? Dalam ayat basmalah ini ada fi'il, perbuatan minum. Ada fa'il. Fa'il ni siapa? Aku ni yang buat perbuatan ni. Dan ada maf'ulun bi, iaitu apa benda yang kena buat tu. 3 benda ni. Tapi telah tengok tu, dimahzuf kan, maknanya apa? Allah buang 3-3 ni untuk mudahkan kita. Tak payah nak sebut detail-detail. Sebut je bismillah, kamu nak buat apa? Senang. Kan? Dapatlah rahmat tu. Jadi kita boleh takdirkan untuk kita contohnya secara umum sebenarnya apa? Inilah dia punya takdir dia. Secara umumnya lah. Semua yang kita buat ni bila kita baca bismillah mencakupi setiap apa? Perbuatan kita kan. Setiap permulaan perbuatan kita mula dengan bismillah. Jadi kita kata
Kat sini. Abtali'u. Jadi kat sini apa takdir dia? Kat depan ni abtadi'u. Abtadi'u amali. Itulah maksud dia. Apa makna abtadi'u ni? Aku memulai. Memulakan pun boleh, memulai. Ni apa? Amali akan perbuatanku ini. Aku memulai akan perbuatanku dengan nama Allah. Semua perbuatanku aku mula dengan nama Allah. Itulah maksud dia. Aku memulai akan perbuatanku ini dengan nama Allah. Mestilah kita nak perbuatan yang baik. Kan? Maksudnya semua kalau masuk tandas nak buang air baca apa? Masuk tandas tu. Aja. Bismillah juga sebenarnya. Bismillah. Mula dengan bismillah. Lepas tu a'udzubillahi. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Sebelum baca doa tu sebenarnya baca bismillah dulu. Bismillah je. Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itulah. Okey. Baik. Contohnya apabila seorang itu hendak membaca Al-Quran, maka ucapan bismillah itu membawa maksud apa? Ni. Abtadi'u tilawatal Quran. Aku memulai akan bacaan Quran ini. Ataupun aku mulai membaca Quran ini dengan nama Allah. Sebenarnya macam itulah. Macam kita nak makan tadilah. Aku memulai makan ni dengan nama Allah dan sebagainya. Okey. Ada soalan tak yang ni? Faham dah? Dia punya rahsia dia. Jadi ingatlah, sebenarnya bismillah ni ada apa? Kalimah yang panjang sebelum dia lah. Iaitu, dia mesti disertai dengan perbuatan. Barulah bismillah tu sampai lah. Kita nak buat sesuatu mesti ganti dengan bismillah. Jadi hamba Allah ni adalah makhluk yang sentiasa membuat sesuatu. Jadi setiap perbuatan kita nak dapat keberkatan daripada Allah. Jadi sekarang ni kita nak bincang, kita akan pergi sedikit huruf ba tu pula. Baik. Jadi demikian juga apabila seorang itu hendak menaiki kenderaan, maka ucapan bismillah itu membawa maksud abtadi'u rakbas sayyarah. Ataupun arkabus sayyarah. Sama je. Aku memulai menaiki kenderaan ini dengan nama Allah. Baik. Itulah rahsia sebelum kalimah ba ni. Sebelum kalimah ba ada takdir dia sebenarnya. Perbuatan kita. Ada. Dan benda yang kita nak kerjakan tersebut. Baik. Sekarang kita pergi kat ba ni pula. Apa makna ba ni? Dengan. Kita boleh faham sekarang ni. Aku makan dengan nama Allah. Boleh faham? Yelah, aku makan dengan nama Allah. Cuma kalau kita cuma dengan je, kita faham maksud dengan je. Apa? Boleh faham? Aku mulai makan ni dengan nama Allah. Maksudnya apa? Yelah, dengan tu apa maksud? B tu. Jadi kita kena jelaskan. B tu ada maksud lain. Jadi huruf jar ni, B ni ada banyak makna, 14 makna antaranya. Antaranya ialah yang bawa makna isti'anah. Isti'anah. Jadi ba ni makna dia apa? Ni. Dia bukan makna dengan sebenarnya. Dengan ni makna asas ba ni semuanya dengan je. Tapi rupanya ada makna yang lain. Apa dia? Ada tambahan makna dia.
Ni dengan ba ni maksud dia isti'anah. Isti'anah. Apa makna isti'anah? Tu tengok apa makna dia? Pertolongan. Mohon pertolongan maksud dia. Jadi kita buat perbuatan kita ni, semua ni kita nak buat apa saja walaupun kecil atau besar dengan pertolongan siapa? Allah. Dengan memohon pertolongan Allah. Jadi ini konteks ba dalam bismillah ni, maksudnya dengan memohon pertolongan daripada Allah. Setiap benda. Jadi ini menunjukkan apa dia? Tawakal lah. Kebergantungan seorang hamba itu kepada Tuhan dia. Dalam konteks lafaz basmalah, harful jar bi di sini bermaksud memohon pertolongan supaya beroleh perkenan dan keberkatan. Ini dua benda lah kita nak. Kita nak perbuatan kita tu sukses. Kan? Dan pertama mesti dapat pertolongan Allah. Apa dia? Perkenan daripada Allah. Perkenan. Perkenan ni kat mana? Untuk dunia ni. Masalah dunia kita sampai. Tapi orang beriman cukup kat dunia je dapat. Dia dapat dah sukses. Dia nak lagi besar lagi. Apa dia? Dapat keberkatan ni sampai ke mana? Ke akhir kehidupan dia lepas mati. Dua benda ni. Inilah dia nak. Tujuan kita mohon bismillah ni, B ni makna dia mohon pertolongan untuk dapat apa? Untuk dapat dua perkara. Perkenan daripada Allah, kita berjaya buat apa yang kita nak hajatkan di dunia ni. Dan dapat keberkatan. Bukan sekadar berhenti kat situ je apa yang kita buat. Pahala dia sampai ke akhir, dapat simpanan kita kekal di akhirat. Dunia ni tak kekal, dia akan habis. Tapi yang lebih besar hajat kita ni, kita nak sampai yang kita buat tu, dia tak berhenti kat situ saja. Dapat keberkatan sampai akhirat. Itu yang kita nak. Itulah bismillah. Jadi perbuatan ni nama dia apa? Perbuatan ni nama dia tawassul. Dah dengar tawassul tawassul. Tawassul ni maknanya medium. Tawassul ni perkataan wasal. Apa nama dia? Wasilah. Medium lah. Cari perantara. Ataupun medium untuk mencapai sesuatu dengan berkesan. Kita bertawassul juga. Datang sini naik apa? Naik kenderaan kan, naik kereta. Sampai cepat kan? Macam itulah menyampaikan satu, nak dapatkan sesuatu tu mesti ada. Tapi dalam hal ni, ini perkara gaib yang hanya siapa boleh tolong kita? Allah. Perbuatan ni berkaitan dengan sesuatu yang kita tak tahu apa kesudahannya dalam apa yang kita nak buat ni. Jadi Allah lah tempat kita bergantung. Jadi amalan bertawassul dalam kerangka yang ni, tawassul ni, ini syariah punya. Tawassul ni, wasilah ni maknanya dia ada kauniyah dengan syariah. Kauniyah ni macam doktor lah. Kan? Ubat-ubatan tu semua hasil daripada apa? Kajian-kajian semua kan dapat medium-medium untuk membantu dalam perkara yang orang kata jelas lah. Dia punya sebab dan akibat dia semua itulah. Tapi dalam hal gaib ni, tu dapat pertolongan ni, apa berlaku nanti masa depan, adakah kita berjaya tengok mati ke apa kan? Itu siapa yang boleh tahu perkara ni? Dalam hal tu, nak dapat pahala ni semua ni, siapa yang susun? Allah sahaja. Tak boleh campur tangan siapa pun tak tahu. Maka ni tawassul yang tak dibenarkan dengan cara lain melainkan hanya hak milik Allah. Satu ni kita kena jaga. Ada cara-cara dia bukan suka-suka hati je. Bukan suka-suka hati, tak boleh. Tak sama macam kajian manusia. Tentang herba ke apa ke, itu memang ada, jelas. Tapi dalam bab ni gaib, kita tak tahu sampai macam mana cara nak dapat pahala ni ke boleh suka-suka saja? Tak boleh. Melainkan dengan apa yang Allah sendiri telah tetapkan. Ini tawassul yang dimaksudkan. Maka amalan tawassul ini merupakan perintah Allah menerusi firman-Nya dalam surah. Cuba buka surah 5 ayat 35. 5 ayat 35.
Surah Al-Maidah. Ha. Saya lemah sikit. Tak apa. Tak apa. Okey. Tutup je lah sini ya. Okey. Aircon tiup, kipas turun lagi kan? Tak ada. Okey. Okey, kita baca ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Sama ke tak sama? Orang beriman tak bertakwa? Beriman ya? Dia beriman tadi kan? Allah perintah, bertakwalah kamu kepada Allah. Macam mana? Itulah macam mana makna dia tu? Bukan. Iman maksudnya ilmu kita. Rukun iman. Iman ni baru percaya. Okey. Rukun iman lah. Beriman kepada Allah. Tapi iman perlu dibuktikan. Apa bukti dia? Takwa dengan takwa. Dengan takwa. Dengan dia jaga diri dia lah. Ya, dia kata rukun iman sampai mana? Beriman kepada hari akhirat kan? Kan? Rukun iman ada 6 kan? Antaranya beriman kepada hari kiamat. Betul tak? Dia cuma boleh cakap je ke? Tengok perbuatan dia tak menggambarkan pun dia beriman kepada hari akhirat. Dia tak takwa pun. Tak jaga diri dia pun daripada azab Allah tu, neraka tu tak tunjuk pun dia. Itu nama dia takwa. Wahai orang beriman, betul ke kamu beriman? Kalau betul kamu beriman, bertakwalah kepada Allah. Tunjukkan. Iaitu peliharalah diri kamu daripada, faham? Ancaman-ancaman Allah tu. Kalau betul kamu beriman, kamu jaga diri kamu. Tapi tak tengok, relax je. Tak belajar Quran pun. Buat sambil lewa je. Macam tak ada apa-apa je. Tapi bila tanya beriman, beriman. Quran ni bagi cepat. Bagi. Tak belajar Quran pun. Tak nak faham Quran pun. Takwa tu bukti tu. Kan? Jadi macam mana nak dapat nak jadi jalan takwa ni? Takwa ni panjanglah kisah dia kita nak ceritakan. Tapi tak apa, kita simpelkan dulu. Nanti kita akan masuk tentang makna iman dan takwa ni nanti secara berasingan. Wa bataru ilahi wasilah. Apa dia? Wa bataru ibtirak. Perintah Allah carilah. Maka ni wajib untuk kita buat. Carilah apa dia? Kepada Allah itu wasilah. Apa dia? Ni sesuatu yang boleh sampaikan kita kepada redha dia. Allah ni. Inilah maknanya tawassul. Apa dia antaranya? Dengan kita buat sesuatu semuanya kerana Allah dengan baca bismillah. Jadi nanti kita akan bincang next lah. Apa itu wasilah? Ada beberapa perkara yang dibenarkan. Tawassul yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana nak capai seterusnya dengan tawassul ni?
Wajahidu fi sabili. Berjihadlah kamu, berkorbanlah kamu pada jalan Allah. La'allakum tuflihun. Supaya kamu beroleh kejayaan. Jadi kat sini, inilah 4 perkara. Untuk kita dapat kejayaan sebenar di akhirat. Apa dia kena buat? Beriman, percaya dengan yakin kepada Allah. Kemudian, beramal soleh. Takwa maknanya amal soleh. Itulah mana iman dan takwa. Bukan mengaku-ngaku beriman saja, tapi tak ada takwa. Takwa ni amal soleh maksud dia. Iman mesti dibuktikan dengan perbuatan amalan. Itulah maksud takwa tu. Jadi iman dan amal soleh ni takwa tu. Dan kena buat apa? Cari jalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang Allah suka. Buat je sesuatu yang Allah suka. Cari jalan. Dan benda yang sukar menjadi mudah. Sebab itulah kerana kekuatan ni lah kaum muslimin kan. Sejarah-sejarahnya. Kaum yang kecil berjaya mengalahkan kaum yang besar, yang ramai. Sebab apa? Sebab pertolongan Allah. Sebab dekatnya mereka dengan pertolongan Allah. Wasilah tadi. Mereka cari jalan untuk dekat. Dapat capai pertolongan Allah. Dan yang keempat, mereka berjihad pada jalan Allah. Inilah syarat untuk dapat kejayaan. Jadi kita kena buat perkara ni. Sebab itulah antaranya kita kena memahami apa itu wasilah yang besar. Antaranya bismillah lah. Baik, kita tengok balik. Satu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu tawasul yang di atas perintah Allah. Sebab itu, antara kaedah bertawasul yang dibenarkan syarak ialah menerusi al-asma'ul husna. Kita tutup dengan ayat ni. Nanti kita akan sambung. Cuba tengok surah 7 ayat 180 ni. Tutup hari ni dengan ayat ni dulu. Surah 7 ayat 180. Ni salah satu tawasul yang paling utama, yang paling tinggi darjatnya ialah ini dia. Tawasul menerusi nama-nama Allah. Surah 7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah dah. Dan hak milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu. B ni B yang mana? B ni B yang ni lah. B yang sama. Ha tu rujuk pada nama-nama. Nama apa? Bismillah. Nama-nama Allah. Fad'uuhu bi. Ha tu maksudnya apa? Nama-nama dia tu. Nama Allah. Lepas tu kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh faham? Ada kaitan tak? Itu kaitannya. B ni B yang sama. Maksudnya apa? Dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kamu, minta. Tawasul lah, berdoalah. Minta segala yang kamu buat ni. Dengan apa dia? Memohon pertolongan menerusi nama-nama Allah yang hebat ni. Nama-nama Allah yang agung ni. Jangan sebut nama lain. Kan? Minta tolong dengan nama siapa? Bos kita ke? Siapa ke? Nama siapa? Nama? Syekh mana-mana ke kan? Abdul Qadir ke? Macam orang Syiah dia minta tolong nama siapa? Walaupun orang tu orang yang mulia di sisi Allah. Siapa? Husain. Tapi Allah terima tak? Tak, itu jadi syirik. Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak kita minta pertolongan dengan nama makhluk mulia? Paling mulia siapa? Malaikat lah. Kita panggil, Ya Mikail, help me. Boleh? Boleh? Doa tak boleh syirik dia. Kita sekutukan nama yang bawah daripada Allah. Ni nama yang paling mulia siapa? Asmaul Husna siapa? Allah. Cukuplah nama yang tertinggi tu. Faham? Hatta yang mulia pun tak boleh. Yang rendah daripada tu boleh? Lagi tak boleh. Nama-nama entah siapa orang ni yang kita anggap sebagai, kan? Ada wali ke, boleh tak? Tak boleh. Nama malaikat yang mulia pun tak boleh. Apatah lagi nama yang lain. Boleh faham?
Ni dulu, asas ni dulu kita kena tahu. Jadi sekarang Allah kata apa? Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan, jauhkan diri daripada orang-orang yang mereka ni akan gunakan nama-nama Allah ni ataupun nama yang lain untuk menyeleweng daripada hal ni. Allah perintah yang ni diselewengkan dengan jalan-jalan lain. Kenapa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas azab di atas apa yang dahulu mereka lakukan. Jadi kita elakkan daripada hal-hal ni yang boleh mencelakakan kita. Sebab itulah jalan hari ni yang tertinggi yang biasa kita buat ni lah. Bismillah, cuma apa? Perlukan apa sekarang ni bismillah ni? Penghayatan je. Kita ni memang biasa buat dah rupanya. Tapi kita tak rasa apa-apa kan. Dia rasa pula kita remeh-remehkan je bismillah ni. Jadi lepas ni kemudian kita memandang agungnya bismillah ni dan hayati dia dalam setiap perbuatan kita. Dan supaya apa? Dia jagalah segala yang kita lakukan mendapat perkenan redha daripada Allah dan apa dia? Keberkatan yang benar dari sisi Allah dengan bismillah ni. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung nanti perbincangan tentang tawasul ni. Sekarang kita baru masuk bab tawasul. Kita akan masuk lebih detail tawasul yang digunakan dalam syarak ni. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Ya? Ada soalan tak setakat ni? Apa yang kita bincang hari ni? Ada soalan? Faham dah bismillah ni rupanya ada apa? Nampak lah. Jadi pertama saya tak ada soalan, saya soalan balik. Ya, perbuatan yang kita buat. Yalah. Akak makan. Kan? Kawan akak pun makan. Akak makan baca bismillah. Dengan nak berkat makanan tu kan, kebaikan. Orang lain makan juga, tak baca bismillah. Jadi dapat apa makanan tu? Dapat kenyang juga, dua-dua kenyang lah kan. Tapi dapat pahala tak? Dapat dekat keberkatan lain. Ya, syaitan makan makanan kita. Yalah kita, betul lah tu. Kita bagi makanan kat syaitan lah kan. Betul. Itulah Nabi sebut dalam hadis tu. Ya gulam samillah. Wahai anak, bacalah bismillah dalam makanan tu. Tapi tak juga, kadang-kadang dia kenyang tapi itu istidraj dia je lah. Tengok orang yang kafir dia makan. Bahkan lebih daripada tu lagi kan. Lagi dahsyat lagi lah. Jadi keberkatan tu dari sisi Allah yang kita nakkan. Keberkatan itu pahala dia, hasil yang baik daripada kita makan tu. Jadi amal soleh kita, itu yang kita nak. Makanan-makanan yang kita makan. Sebab dia sebab tu dan dia jaga kita lah. Mana mungkin kita nak makan benda haram, kita baca bismillah kan. Sanggup makan? Baca bismillah. Tadi baru makanan tu hasil haram tu. Jadi bismillah ni dia kalau kita hayati, kita jaga kita banyak benda. Tak mungkin kalau kita sayangkan masuk tu kan, kita faham benda tu. Kita takkan mungkin buat sesuatu yang bukan-bukan yang Allah tak suka. Bila hidup kita disulami dengan bismillah tu, mudah-mudahan. Anak isteri tahu tak hasil tu? Anak isteri dia tahu tak? Jadi kalau anak isteri tak tahu, dia dapat dosa dia lah, orang tu lah. Jadi makan je. Dia dapat bismillah dah daripada apa yang dia buat lah, sekadar yang dia buat lah. Yang berdosa nanti yang tanggung siapa? Si ayahnya lah. Okey lah. Jadi sekarang ni, jadi bismillah kita dah baca tadi. Sebenarnya ba ni ayat jumlah ni jumlah sempurna ke atau tak? Tak sempurna. Sebenarnya ada apa? Takdir sebelum dia. Apa dia? Boleh tak? Jumlah fi'liyah. Boleh tak apa? Kata kerja sebelum dia. Baru ayat ni jadi jumlah yang sempurna. Kata jumlah yang sempurna ada dua je. Apa dia? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu. Ayat yang sempurna. Tapi kalau ayat yang dimulai dengan huruf jar, sempurna tak ayat ni? Tak, ni ayat yang tergantung. Faham? Itu maksud dia. Okey. Nanti kita sambung lagi tentang
Ba ni. Jadi apa makna ba ni? Ba ni nama dia apa? Al-isti'ah. Nah, bi ni maksud bukan makna dengan, tapi dengan apa? Pertolong. Ada maksud pertolongan. Itu salah satu makna dia. Ba ni. Jadi pertolongan ni maksudnya apa? Kita mohon pertolongan Allah sebagai bentuk tawassul kita, kedekatan kita, mencari kedekatan kita kepada Allah supaya Allah perkenankan dan juga memberi keberkatan di atas perbuatan kita tersebut. Sampailah kepada akhirat kita. Jadi itulah B tu, fungsi ba dalam bismillah tu. Itu dulu untuk hari ini. Kita akan sambung nanti pada minggu yang akan datang. Apa itu tawassul yang dibenarkan oleh syarak? Ada 6 perkara yang disebut dalam buku ni. Kita akan bincang dan boleh tanya soalan nanti. Next. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir dalam Zoom pada pagi ini. Semoga Allah rahmati semua dan dimudahkan segala urusan di mana walaupun di mana berada dan semua yang hadir. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.